Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang bersih, hari ini merupakan hari yang ke-10 kita berada dalam bulan Ramadan. Dan kalau dah 10 hari itu, ibarat dah 1/3 dah. Ibarat kalau kita membina sebuah bangunan, bermakna dah ada dah rangka-rangka bangunan itu. Begitulah juga Ramadan ni, dah 10 hari ini, kalaulah Ramadan itu merupakan sesuatu bulan yang boleh membentuk, merubah diri kita. Bermakna kita nampak dah perubahan-perubahan dalam diri kita. Sebab Ramadan ini, dia membentuk diri kita untuk ke arah perubahan yang lebih baik. Kalau kita tengok jadual harian kita pun dah berubah bila masuknya bulan Ramadan. Bermakna ramai orang yang rajin ke masjid, ke surau, kemudian dengan menghadiri majlis ilmu, dan dari segi cara kita makan pun bermakna disiplin dah. Bermakna kalau biasa kita makan ni tak kira masa dan tak kira tempat, Ramadan ini makan makna 2 kali sehari je. Itu berbuka dan kita bersahur. Jadi bermakna dia merubah dah bentuk cara kita bekerja. Tetapi bila kita lihat Ramadan ini, bila kita melakukan perkara yang baik, itu satu perubahan. Apa niat kita? Kalau niat kita kerana ianya bulan puasa, maka itu kurang tepat. Sebab bila niat kerana kita rajin ke masjid, rajin beribadat, sebab itu bulan puasa, maka bila dah tak ada bulan puasa, dia tak buat dah benda tu. Tapi niat kita ialah kerana Allah. Sebab lepas raya pun Allah ada di mana-mana. Masa Allah Ta'ala tidak juga ada masa tertentu. Cuma Ramadan ini sebagai untuk kita kata bulan rahmat Allah. Rahmat tadi dia bagi pada bulan Ramadan sahaja. Supaya kalau kita Ramadan ini jadi baik dan niat tadi kerana Allah, maka dia akan jadi sebati dengan diri kita. Sebab sebulan bermakna boleh, benda itu boleh kita melakukan perubahan. Manusia ni memang susah dia nak melakukan perubahan, apatah lagi dia tak nampak apa perlunya aku berubah. Sebab yang paling malang bila merasa diri kita sudah sempurna, sudah okey dah, maksimum dah, tak ada apa yang nak ditambah-tambah lagi dah. Sebab itu sebenarnya kita silap. Sebenarnya hidup ini tentulah ada ruang-ruang yang boleh ditambah lagi, ditopok tambah. Sebab kita manusia ini tidak akan sempurna. Itu sebab setiap tahun ada sahaja penambahbaikan di dalam diri kita. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita masuk dalam bab iaitu jalan-jalan yang dimaksudkan beruntung orang-orang yang beriman dalam surah Al-Mu'minun itu. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul aadun. Setakat itu. Makna yang keempat,
iaitu menjaga, ya. Barang siapa yang menjaga kemaluan dia, memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Tapi barang siapa yang mencari di balik itu, maknanya di sebaliknya itu, melakukan perzinaan dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, ya. Jadi pagi ini insya-Allah kita melihat perkara ini, ya. Bila sebut maknanya menjauhikan daripada perzinaan itu, bukanlah makna zina itu zina besar sahaja, tetapi zina-zina kecil. Fala taqrabuz zina, jangan kamu hampir. Mana hampir yang menyebabkan yang berlakunya perzinaan itu, maka sebab itu juga jadi haram. Benda-benda yang menyebabkan, benda-benda yang menyebabkan sesuatu perkara itu jadi haram. Contohnya zina itu benda yang haram. Tetapi benda-benda yang boleh menyebabkan ke arah berlaku perzinahan itu juga jadi haram. Sebab apa? Sebab kata fala taqrabuz zina, jangan kamu hampir. Hampir ni maknanya kalau kamu sudah hampir, nescaya kamu tidak boleh untuk mengelak lagi. Dah terperangkap di situ. Apatah lagi pepatah Arab menyatakan iza taharraqu zalal aqlu. Bila benda tu bergerak, maka hilanglah akal. Tu benda tu fahamlah. Jangan bagi benda tu menyebab. Jadi Ramadan ini sebagai satu benteng. Ramadan merupakan sebagai perisai. Sebab Nabi menyebut dalam hadis yang pendek, as-siyami junnatun malam yakhruqha. Puasa itu merupakan perisai, benteng, selagi dia tidak memecahkannya. Mana selagi sampailah dia tidak berbuka puasa itu. Mana satu hari itu dapat kita menjaga mata kita, lidah kita, telinga kita. Mata ni yang paling mustahak. Yang itulah sebagai alat syaitan, iblis. Dia gunakan mata itu, dia lebih berkesan. Melihat mata ni pula memang dia suka tengok benda-benda yang indah, benda-benda yang baik. Itu sebab bila bulan Ramadan ini, maka elakkan mata tadi melihat perkara-perkara yang boleh mendatangkan syahwat. Kadang-kadang kita bukan tengok pada orang itu, kadang-kadang pada gambar, kadang-kadang pada majalah. Kita melihat benda-benda seperti itu. Mana seronok bila sebut syahwat ini, tuan-tuan. Syahwat ini kalau ikut kepada perbincangan 4 mazhab, dia berbeza-beza. Syahwat itu sebab bila dalam musim haji itu kita bincang habis-habis dah pada hari ini, sebab benda itu sudah ada keperluan. Yang dimaksudkan syahwat itu sendiri. Syahwat ni mana bergelora hati, itu kita faham. Bukan seronok. Benda yang busuk dah tak busuk. Dia jadi cergas. Itu mana syahwat tu. Orang yang lemah dia jadi cergas. Itu pun tanda-tanda. Mana dia jadi benda keseronokan. Selalu dia murung. Bila murung tiba jadi ceria. Itu pun juga dia punya unsur-unsur. Syahwat itu sendiri. Itu kalau kita ikut pada umum. Kalau ikut kepada mazhab kita pula, selagi tak bergerak benda tu, tak bergerak mata air tu, bukan? Ataupun kalau ikut mazhab Maliki pun dia lebih jauh lagi, selagi tak keluar air mani. Itu Maliki. Jadi kita ambil yang kita Syafi'i ini, dia lebih berhati-hati. Itu sebab mata tu memberi kesan. Mata tadi bila kita tengok, dia akan mengubah hati kita. Sebab itu panah syaitan. Dia tahu Ramadan ini iaitu hati tadi nak ingat kepada Allah. Macam mana supaya hati orang puasa tak ingat kepada Allah? Ingat pada Allah, bukan maksud ingat pada Allah berzikir, tak berhenti berzikir, bukan begitu. Bermakna dia takut kepada Allah Ta'ala. Bila hati itu takut kepada Allah, dia ingat. Bila dia ada mata, dia tidak melihat benda yang boleh untuk menyumbang kepada beralihnya hati itu sendiri. Hati ini kadang-kadang dia cukup sensitif. Sensitif hati itu. Buat kita mudah terasa hati, tersinggung, berkecil hati. Daripada situ, dia punca luaran dulu, luaran. Sebab kalau kita jadi hasad dengki pun melihat. Bila kita tengok orang kereta baru, alah, hutang. Itu, dia nak cakap mulut tu. Bila orang kereta buruk, alah, museum pun tak terima. Serba salah orang.
Bukan? Itu mulut tu mula nak bercakap, mata tadi melihat. Sebab dia tak suruh kita nak mencungkil hal orang. Dia beri kesan kepada diri kita. Itu sebab kita kata, tak usah nak jagalah hal orang lain. Kami tahu kadang-kadang dia memberi kesan kepada jiwa kita. Kita ni tuan-tuan mudahnya, bila orang lebih daripada kita, kita tak seronok, bermakna kita belum lagi sempurna hati kita. Kita ni paling tidak pun bila orang tu lebih daripada kita, contoh katakanlah dia jiran kita. Sebelum ini selalu pinjam kereta kita, menyusahkan kita. Isteri sakit, ketuk bilik 2 pagi, bawa pergi hospital. Sekarang dia dah ada kereta lebih baru daripada kita. Kita patut seronok. Walaupun kereta baru tadi kita tak dapat nak menumpang pun, paling tidak dia sudah tidak menyusahkan kita lagi. Itu pun cukup lah. Mana kalau dapat hati macam ni, insya-Allah baiklah. Kita seronok orang dapat lebih pada kita. Makna kalau kita ni, kalau orang kurang pada kita, kita tak heran. Macam kita tengok di pejabat, orang tukang sapu apa semua, dia susah pada kita, kita tak heran pun. Sebab apa? Dia tidak mencabar kepada kita. Tapi lebih daripada kita, ada mula dah. Sebenarnya itu sepatutnya permulaan ke arah yang positif. Kalau dia boleh kereta baru, kenapa aku tak boleh? Jadi kita boleh ambil contoh kepada dia. Bukan makna kita nak binasakan dia. Kita calak kereta dia. Itu mula hati tadi dah akan jadi jahat. Mula punca tadi daripada mata. Jadi dalam soal tadi kadang-kadang zina ini merupakan perhiasan. Zina itu mana perhiasan. Perhiasan. Mata ni suka tengok benda-benda yang elok, benda-benda yang baik. Nanti sebabnya hendaklah kamu tumpukan mata tadi kepada isteri. Kepada yang dihalal. Sebut sinilah hamba-hamba sahaya zaman dulu, hamba itu dihalalkan. Nak menarik hamba itu masuk kepada Islam. Sebab jahil lalu didengar hamba-hamba sekali. Kemudian nak cepat membiak Islam itu sendiri. Bukan? Tapi kita dah tak ada lah itu. Jangan hamba tu nak kiyah orang gaji pula, tak boleh lah. Bukan? Itu zaman dulu. Zaman itu dimansuhkan. Jadi mana isteri-isteri kamu. Disebut tadi isteri-isteri azwajihim, bermakna isteri-isteri kamu. Dia tak sebut isteri. Bukan? Dia suruh kita isteri ramai lah. Bukan? Nak mengelak kepada zina ni, itu maksud dia. Tapi kadang-kadang dia tak bagi juga. Kadang-kadang ada orang ramai isteri pun serupa lebih kurang juga. Jadi mana satu pun mana dia suruh jaga pandangan kita. Yang satu ni pun dia kenalah selalu supaya suami tadi seronok melihat dia. Seronok melihat ni bukan pada kecantikan. Paling tidak isteri tadi dalam keadaan senyum dengan suami dia. Jangan tarik muka 14. Bukan. Ini kadang-kadang orang suka duduk luar. Balik rumah ni kadang-kadang menyampah ke rumah tu. Pasal apa dah hari-hari tengok pula, kemudian isteri pula tidak menyumbang kepada nak seronok tengok. Bukan cantik, paling tidak pun dengan keadaan beruduk. Nur, cahaya wajah itu. Kita lihat isteri ni bukan pada kecantikan bedak mahalnya. Kadang tak ada bedak pun kita melihat sama orang beriman kepada Allah. Bila pergi masjid, kadang dah tua pun. Kadang-kadang bukan lihat dengan fizikal, tetapi sentuhan kepada emosi. Dah tua ni tak ada fizikal dah, tetapi emosi. Emosi tu maksud dia, kadang-kadang bila suami tu balik, sekurang-kurang awak dah makan ke belum? Bukan nak bagi makan pun. Tanya dah makan ke belum? Mana adalah kata perhatian itu. Tapi dah umur 60 ke atas ni tak ada dah. Soalan tanya dah makan ke belum, 5 tahun sudah last. Itu sebab banyak orang lelaki duduk kat kedai kopi, rakan sebaya dia. Rakan sebaya dia. Bukan. Benda-benda seperti kadang-kadang dilihat dalam bulan Ramadan ini. Sebab servis di umur lanjut tua ni apa dia? Baca kopi, teh. Sebab itu pasangan hidup. Sebab Nabi Adam AS dalam syurga duduk seorang-seorang. Apa nikmat syurga? Kemuncak maksimum lah. Tapi seorang-seorang tak seronok. Dia perlu kawan. Itu sebab dia minta Hawa. Hidup ni ada pasangan dia. Jadi walaupun tua ni makna ada peranan-peranan. Peranan-peranan di sebalik kekuatan lelaki ada kelemahan. Di sebalik kelembutan wanita itu ada kekuatan dia. Jadi mana dapat menyumbang lagi ke arah kepada ibadat kepada Allah. Sebab sebut dulu orang perempuan ni kena ada 3 F. F yang pertama food, masakan. F yang ketiga fashion. Kedua, fashion, fun,
hiburan. Food ni mana? Masakan. Tackle suami dengan masakan. Dia sendiri masak, insya-Allah. Ini kadang beli daging sup, beli ayam sup, beli sayur sup, bunjut adabi. Sebulan straight Ramadan ni sup je, jernih muka laki dia. Bukan jernih qiyamul lail, banyak makan sup. Makan sup air. Itu pun panas gulai tu dah 3 hari dah. Tackle suami. Ini kadang-kadang tu cawan pun dah tak ada berlapik dah. Bukan letak begitu ke dah ambil sendiri. Ini tak betul. Macam mana Rasulullah dengan Siti Aisyah macam mana? Dia jaga Rasulullah itu sendiri. Balik. Tapi mana suami pun kena jaga juga orang nak menjaga dia. Mana menjaga, tapi kita pun tak jaga dia pun tak jaga kita. Tengok macam mak bapak kita dulu. Mereka kan ada masuk universiti pun. Dia jaga ayah sebab ayah jaga mak. Bila tempat makan tu tuan-tuan, tempat bapak tu, orang tak berani duduk. Kalau ada anak duduk, bangun. Itu presidennya tempat. Mana timbalan presiden, jaga presiden. Kalau tak jaga presiden, silap kena sepak kau. Tapi kalau dia tak jaga timbalan presiden, tak peduli dah. Sebab dulu bila anak main bola di rumah, hujan kat luar, pom jatuh songkok bapak. Anak sepak songkok siap, mak. Nanti kau, tersongkok bapak kau. Macam sepak bapak dia. Tapi kalau bapak tak jaga mak dia, sepak, amai pasti dengan mak pula. Ini songkok bapak kau. Kalau bapak kau balik, bapak kau sopo dengan bapak kau. Itu dia marah tu. Dia marah kerana dalam bentuk macam-macam. Jadi mana ini benda-benda dalam kerukunan dalam rumah tangga. Rumah tangga tu sendiri. Ya? Macam saya cerita dulu, orang lelaki, suami isteri ni ibarat macam piring dengan cawan. Jangan dipisahkan. Dah tertua ni, dah tinggal cawan, piring tak ke mana pergi. Bukan? Dia ibarat piring tu di bawah, cawan di atas. Piring tu isteri, cawan tu suami. Jadi bila ada tarik dalam tu, kena tutup piring tu naik ke atas. Tutup kepentingan dalam tu. Tidak semut habuk. Kena jaga suami tu. Kalau piring tak naik ke atas, nanti piring lain datang. Piring lain datang. Piring lain banyak nak datang. Bukan. Jangan nak kata dah tertua, nak pencen. Kadang-kadang lagi ramai orang. Duit gratuiti EPF-nya. Kuala Lumpur ni banyak jalan pintas. Jalan pintas nak sedang. Dia bukan tak kita pun nak duit kita. Kita dapat hak muda sikit, kena cas bateri, berasap kita meninggal terus. Dapat kat dia lah. Benda ni berlaku dalam Kuala Lumpur. Jadi kena jaga. Kena jaga. Jangan dah tertua ni, kadang umur dah 60. 50 katan remaja kedua. Tanya Haji Zul tahulah. Bukan. Remaja kedua. Bukan. Dia punya miyang gatal tu lebih teruk pada umur 25 tahun dulu. Bukan. Sebab dah lama tak bergaru, makcik pun tak peduli dia kira dia jual Tupperware dia apa semualah. Bukan. Awak dah makan belum? Nasi dah masak dah, macam duduk sendiri. Bukan. Ini benda sebih-sebih di waktu senja. Umur senja. Bukan. Dapat. Orang lain tak dapat. Ada begitu. Jadi maknanya barulah benda-benda seperti itu sebenarnya orang dulu buat ni sebenarnya ada kaedah-kaedah dia. Jadi mana masakan food. Yang kedua fashion. Fashion tu maknanya sebagai seorang muslimah. Pakaian menutup aurat. Bukan. Warnanya yang orang kata yang menyegarkan. Sesuai dengan diri kita. Ini kadang-kadang ni tak kisah pun. Dah 20 tahun dah warna hijau itulah alam sekitar. Bukan. Carilah warna lain. Bukan. Yang agak-agak yang boleh. Jadi maknanya kadang-kadang benda ni kita tak ambil kisah. Tak ambil kisah sini. Kalau di kampung-kampung tuan-tuan, Masya Allah, bergemban begitu lampu semua. Kadang-kadang bila balik suami dengan hampas kelapu atas kepala dan kulit bawang. Ini masalah. Kita bukan. Bila kita malam tidur pula, kena wangi-wangi. Ini dia spraynya. Baygon, reset, shetok. Bukan. Nyamuk banyak. Bila kena hak jenis shetok ni, lain tak clear. Pening-pening tidur, mati awal gitu. Bukan. Bukan masalah apa. Ini benda-benda yang sunnah. 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 Nabi sendiri dia suruh Siti Fatimah wangi-wangikan badan kamu untuk, dan paling baik ialah selalu badan kita bersih. Air itu yang paling baik. Bukan wangi itu kena beli. Itu sebab bila di luar ni banyak yang elok, di rumah tu tak elok. Itu sebab ramai orang di depan keluar. Ini banyak orang muda-muda apa semua, bukan. Saya khusus kahwin, kita terangkan benda-benda seperti ini. Kemudian fun, hiburan. Hiburan fun. Fun tabung kan apa? Fan kipas.
Lebih kurang tu lah. Saya orang putih ni tak berapa. Dulu mengaji juga. Tapi nak sebut huruf ni Tok Guru nak mati masa tu. Kan? Tapi mana maksud tadi hiburan. Hiburan. Hiburan tak semestinya makna kita kena hiburan. Muzik, joget, apa semua. Pergi ke masjid pun satu hiburan. Dengar ceramah pun terhibur hati. Membaca Quran pun satu hiburan. Terhibur. Kita nak jadikan biar dia bertukar. Ada orang dia terhibur hati bila berada di Masjidil Haram. Buat umrah. Bukan, dengar ceramah, dah jadi candu. Dah jadi candu. Kena tukar. Kalau biasanya seronok nak baca khabar, dia seronok baca Quran. Bulan Ramadan ni kena tukar. Kena tukar. Sebab apa? Kita kena, ialah manusia ni, dia nak berubah, dia cukup susah. Susah nak berubah. Apatah lagi kita dibentuk, dididik, yang susah, kita ni ada fikiran. Tetapi dibunuh fikiran tadi sebab dia bentuk kita, suka memberi. Rasulullah dia tak suka macam tu. Dia tak suka bunuh fikiran orang. Tengok cara macam mana. Kita ni dibentuk Malaysia ni. Suka bagi tu, bagi ni. Itulah bentuk didik kepada rakyat. Bukan bagi bonus. Eloklah tu, ambil lah kan. Bagi tu, bagi duit taksi, bagi 4 tayar. Itulah bentuk kita. Sebab kita membentuk kepada benda. Bukan bentuk kepada sikap. Itu sebab kita tak boleh nak bertindak. Sebab dibunuh tindakan kita itulah bentuk dia beri benda. Dia tak boleh nak keluar daripada kepompong itu sendiri. Allah dia tidak. Dia suruh manusia itu bertindak. Bukan dengan bagi dengan benda. Macam saya kata seorang pemuda yang badannya tegak. Minta sedekah dengan Nabi. Sebab fakir miskin tuan-tuan ada dua jenis. Satu yang suka meminta. Satu tak meminta. Yang meminta ni pula ada dua jenis juga. Satu memang dia miskin, satu lagi memang dia ini bukan miskin pun. Dia suka meminta. Jadi Rasulullah dia didik masyarakat ketika itu. Maknanya dia suruh bekerja. Bukan makna dia beri. Kita diberi, itulah bentuk. Bukan? Itulah bentuk kita ni susah. Kita nak berubah sebab dalam bentuk diberikan kepada kebendaan itu sendiri ya. Itu sebab kita susah ya. Macam kita tengok dari segi apa nama ni dalam bulan Ramadan ini ya. Kita boleh bangun malam ya untuk bersahur. Itu benda yang kita kata yang biasa kita tak boleh bangun. Tapi Ramadan boleh bangun. Pukul 3.30, pukul 4 boleh kita bangun. Bermakna manusia ni boleh untuk berubah. Boleh lakukanlah perubahan itu sendiri. Nah, dari segi pakaian kita. Kita biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kita tak hendak kita ambil yang biasa je. Doa pun ya Allah Tuanku macam biasa lah ya Allah. Biasa dia dapat. Kita kena doa yang lain. Kena nak berubah tu susah. Susah. Saya mak asyik di kampung dulu. Tanya dia lah. Ini cakap ni lah kan. Kita keluarga kan. Ini nak undi pilihan raya ni nak undi siapa? Lama lah katanya. Itu takkan tak boleh nak tukar. Tak boleh. Sini memang itu dia kata. Tukar lain lah. Apa kata orang? Kata. Tak, mana orang tahu macam mana? Baru ni dia datang, dia bagi duit 100 orang. Dia kata. Anak mak ni tak bulan bagi lebih 100, 400 sebulan bagi. Banyak lagi tak bulan dia bagi, tak mana tahun sekali. Yelah, yang tu bagi, kau pun bagi juga, dapat dua. Dia kata. Jadi yang payah nak ubah, nak berubah ni payah. Lelah kali macam mana kalau saya pula bertanding pula di sini macam mana? Janganlah susah aku nanti dia kata. Nampak. Jadi mana payah. Payah. Payah maknanya dia kelihat tu jugalah. Inilah nak berubah ni bukan senang. Bukan senang nak berubah. Kita boleh ubah dari segi betulkan rumah boleh. Boleh cat rumah kalau lain boleh. Tapi nak mengubah manusia ni sikap dia bukan senang. Bukan boleh 2-3 hari. Itu sebab Ramadan ni bila kita guna insya-Allah manusia boleh berubah. Sebab manusia ni Allah Ta'ala punya. Dia boleh berubah. Tapi lakukanlah perubahan-perubahan ini. Mudah-mudahan kita akan dapat yang terbaik. Kita jangan jadi ibarat macam apa nama ni. Macam satu kisah kan. Bila seorang kaya ini. Dia apa nama ni. Memberi makan kepada burung. Burung ni banyak. Sebab dia orang kaya. Beratus-ratus ribu burung. Makan. Macam di Mekah, burung merpati tu. Bila dah bertahun, berpuluh tahun dah orang kaya nak bagi makan. Burung ni tak perlu nak terbang dah. Sebab dah ada makanan orang hantar.
Bila mati orang kaya ni, maka dia tak perlu lagi nak terbang. Tapi anak tadi tak menyambung usaha bapak tadi. Akhir banyak burung mati. Dia cek kenapa burung boleh mati sedangkan dia boleh terbang cari makan tempat lain. Rupanya dah berpuluh tahun tak terbang, dia punya kepak dah jam. Dah jam kepak. Kita tak nak jadi manusia macam ni. Dah jam dah. Kita ni tak boleh nak ke mana dah. Dah jam dah ke dah 5 tahun tak terbang tuan-tuan, dah jam dah. Tak boleh terbang, dah berat badan dah. Megan. Akhir mati kelaparan burung tadi. Inilah jadi kepada kita. Ini boleh merosak. Ini satu didikan yang tidak baik. Sebab kita sukar untuk melakukan perubahan dalaman diri kita. Jadi Ramadan ini sebenarnya satu peluang untuk kita melakukan perubahan keluarga kita, diri kita sendiri dalam masyarakat. Ya. Macam surau buat tazkirah tiap-tiap pagi. Ini satu usaha kaedah untuk kita melakukan perubahan dalam diri kita. Jadi wallahu a'lam, mungkin sekadar itu pada pagi ini. Walaupun sedikit, maka insya-Allah kita boleh melakukan perubahan. Kita tengok Jepun tuan-tuan. Jepun ni dia kreatif otak dia. Bagi dia satu masalah bila benda bulat. Buah temikan ni, bulat ni susah bergolek, letak tempat, space, banyak kena guna. Macam mana nak buat? Boleh jadi 4 segi buah temikan. Buah temikan yang putih tadi dia buat kotak. Kotak dikepung. Akhir dia besar mengikut saiz kotak. Jadi 4 segi. Maknanya fitrah boleh berubah kalau ada usaha, ada fikiran. Tapi benda ni pada Jepun, bukan pada kita orang Islam. Kita kata duk pelik temikan boleh 4 segi. Pernah jumpa temikan 4 segi? Tak sampai ke Malaysia. Bukan, boleh 4 segi temikan tu. Nak letak pun senang, tak golek dah. Bukan, letak pun space boleh susun elok. Sebab dia bulat ni space, wah ada ruang. Dan ni boleh golek, susah nak pegang. Sampai dia fikir macam mana dia nak mengubah hukum Tuhan ni, fitrah tadi ni, boleh pun. Kita berfikir, tak ada salah benda tu. Sebab maksud tadi dia ada usaha. Jadi balik-balik kita boleh fikirlah. Macam mana yang bulat tadi boleh jadi 4 segi, macam mana yang ni boleh jadi begini. Jadi kita kena fikirlah. Mesti boleh punya. Malaysia boleh. Masya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi sekarang itulah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.